Saya Siti Hafsyah binti Al-Basri dan hari ini saya akan membentangkan paper yang bertajuk Peranan Skim Jaya Diri dalam membantu usahawan asnaf melalui e-pemasaran produk dan perkhidmatan. Dan paper ini ditulis oleh saya Siti Hafsyah binti Al-Basri bersama dua rakan saya iaitu Nur Syahriza Abu Hassan dan Farah Nadirah Abdul Manan. Dan kami merupakan pensyarah dari Pusat Pengajian dan Penyelidikan Kewangan Islam di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Okey, kandungan untuk pembentangan saya ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian skim jaya diri dan seterusnya kita akan tengok sedikit mengenai pemasaran dan seterusnya adalah peranan skim jaya diri dalam membantu usahawan asnaf ni melalui pemasaran dan seterusnya adalah kesimpulan. So, tengok dari segi pendahuluan, bila zaman sekarang kita tahu tahun 2020, internet dan masyarakat ni dia tak berpisahkan. So, kalau kita lihatkan kaji sidik yang dijalankan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada tahun 2018 ya, seramai 28.7 juta rakyat Malaysia iaitu sebanyak 87.4% adalah terdiri daripada pengguna internet di Malaysia. So sangat ramai lah, hampir 100% dekat situ. Dan apa yang digunakan oleh masyarakat adalah kebanyakan pengguna ni adalah menggunakan media sosial dan juga medium komunikasi, yang mana media sosial ni pengguna yang paling ramai adalah Facebook dan diikuti dengan Instagram, seterusnya YouTube, Google dan Twitter dan lain-lain. Dan bagi medium komunikasi pula, WhatsApp pada tahun 2018 ni menunjukkan pengguna yang paling ramai, seterusnya diikuti dengan Facebook Messenger, WeChat, Telegram dan lain-lain. Ini 2018. So kalau kita tengok pada perkembangan untuk 2020 ni, peratusan ni mungkin akan mungkin lebih banyak daripada tahun 2018 kan, sebab pada tahun 2020 ni semua platform dia menggunakan secara atas talianan, kebanyakannya platform secara atas talianan, dari segi perbankan kan, dari segi perniagaan kan, kita dapat lihat kan kebanyakannya semua menggunakan medium e-pemasaran dalam media sosial kan. So dan banyak manfaat sebenarnya daripada penggunaan medium internet ni dalam pemasaran, terutamanya kita fokuskan dari segi perniagaan yang kecil kan, peniaga yang baru nak berjinak-jinak dan peniaga yang sederhana saiz perniagaannya. So bila mana e-pemasaran ni secara atas talian ataupun secara dengan menggunakan medium sosial ataupun media sosial komunikasi ni, dia memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam perniagaan, khususnya untuk perniagaan yang kecil dan sederhana kan. Okey, seterusnya adalah skim jaya diri. Kita bercakap tentang skim jaya diri ni, skim jaya diri ni adalah merupakan satu skim yang diperkenalkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah, yang mana skim ini khusus kan dibangunkan untuk memberi bantuan kepada usahawan asnaf di Kedah, yang mana bantuan tersebut diberikan dalam bentuk modal kewangan, maksudnya bentuk wang duit, ataupun bantuan tersebut diberi dalam bentuk alatan kan kepada pemohon lah, yang mana pemohon tu mempunyai dirasakan ada pengalaman dan ada potensi nak jalankan aktiviti perniagaan. So Lembaga Zakat Negeri Kedah ni mengambil inisiatif untuk memberi bantuan kewangan dan peralatan untuk peniaga-peniaga yang ada potensi ni. Dan skim jaya diri ni juga merupakan salah satu usaha daripada Lembaga Zakat di Kedah untuk salurkan bantuan jaya diri ataupun bantuan perniagaan kepada asnaf, yang mana merupakan salah satu platform untuk asnaf untuk berusaha keluar kan dari kepung kemiskinan lah. Dengan adanya bantuan skim jaya diri ni diharap dapat bantu asnaf untuk berusaha meningkatkan kan pendapatan mereka. Dan objektif utama skim ni adalah kita nak bantu kan bangunkan ekonomi, khususnya ekonomi para usahawan asnaf, yang mana in the end kita nakkan
pada awalnya dia menerima bantuan daripada kita, tapi di akhirnya dia merupakan orang yang termasuk dalam golongan yang akan membantu usaha asnaf yang lain pula kan. Which is dia dah keluarlah daripada golongan asnaf itu sendiri. Okay, dan pemasaran ni adalah lihat kepada Ahmad Syarul 2012. Dia mentakharifkan pemasaran ni adalah sebagai satu aliran utama mainstream yang membolehkan satu perniagaan untuk menjual barangan dan perkhidmatan kepada pengguna secara meluas kan. Dan pemasaran juga, tambahan lagi beliau mengatakan pemasaran juga merupakan satu platform yang menggunakan kaedah baru untuk menjual dan mengedarkan barangan dan perkhidmatan menerusi media elektronik. Dan bila kita lihat di Malaysia sendiri aplikasi perniagaan diperkenalkan sebagai satu alternatif dalam sistem perniagaan tradisional. Maksudnya sebelum ni mungkin kita nak pergi beli barang, kita kena pergi kedai tu, kena keluar semua kan. Tapi sekarang ni ada aplikasi yang alternatif kan, yang diperkenalkan juga, yang kita buat secara atas talian. Contohnya macam aplikasi Grab dan Uber, yang mana aplikasi tu menggantikan alternatif kepada taksi. Sebelum ni kita kena keluar, kena tahan taksi semua kan. Tapi dengan adanya sekarang aplikasi Grab dan Uber ni, sebelum keluar tu kita dah boleh book kan, kita dah boleh buka aplikasi tu dan kita cuma booking mana-mana Grab atau mana-mana Uber yang kita nak untuk pergi satu destinasi ni, dan which is lebih mudah kan. Dan itu dari segi pengangkutan. Dan seterusnya dari kalau kita lihat contoh aplikasi macam Lazada kan dan Shopee kan, bila kita dalam tu, bila kita asalkan ada internet, bila kita buka, kita nak apa-apa barang kan, kita boleh search ataupun cari dan mudah kan, tak perlu pergi pun kan. Dan ada juga sekarang apatah lagi kita ada Foodpanda kan, kita ada Grab Food, yang mana kalau kita teringin nak makan apa-apa malam ke tengah malam, kita boleh order secara di ujung jari kan. Yang mana untuk Foodpanda ni dia beri perkhidmatan penghantaran kan sampai ke rumah kita kan. So berikutan dengan perkembangan ni, apa yang kita nampak lihat perkembangan teknologi sekarang ni, pengguna internet yang sangat ramai sekarang, so usahawan dia lebih memilih untuk pasarkan produk dan perkhidmatan dia secara online kan, secara atas talian. So sebab apa? Sebab bila pemasaran tu dibuat dengan cara e-pemasaran ni, antara matlamat utamanya adalah kita nak menarik pelanggan untuk beli dengan lebih mudah dan lebih jimat masa dan tenaga. So perkara ni dia akan menyebabkan pemasaran tu akan lagi lebih berkesan, sebab apa? Dapat menarik lebih ramai pelanggan terhadap satu produk dan perkhidmatan. Sekarang ni zaman yang sibuk kan, semua orang nak benda yang cepat, benda yang mudah kan. So bila e-pemasaran ni dilakukan, secara automatik ni dia dapat menarik ramai pengguna untuk mencuba ataupun untuk explore kan, aplikasi-aplikasi yang ada berkaitan dengan perniagaan ni. So bila berkata tentang e-pemasaran, so kita lihat pada untuk skim Jaya Diri, seperti yang saya explain tadi, terangkan tadi, skim Jaya Diri adalah satu usaha yang dibangunkan oleh lembaga zakat untuk membantu memberi modal kepada asnafan. Tapi kita lihat pula kita menambah sedikit kan peranan skim Jaya Diri ni dari segi membuat e-pemasaran untuk produk asnaf dan juga perkhidmatan yang dikeluarkan oleh usahawan asnaf ni. Dan dalam usaha nak bantu asnaf ni, bukanlah sekadar untuk memberikan bantuan dari segi wang dan peralatan saja. Ada salah satu inisiatif lain yang turut institusi zakat boleh laksanakan untuk membantu asnaf ni adalah dengan cara membantu memasarkan produk dan perkhidmatan usahawan asnaf itu sendiri. So, macam saya katalah, skim Jaya Diri ni kita faham dia adalah peranan utamanya adalah untuk membantu kan, untuk asnaf yang mulakan perniagaan. So kita boleh tambah sedikit peranan skim Jaya Diri ni dari segi bantu asnaf, dari segi mempromosikan kan, ataupun menyediakan maklumat yang berkaitan dengan produk dan usahawan asnaf melalui mana-mana platform media sosial kan, institusi tersebut kan, supaya
dia dapat memudahkan capaian orang lain kan pada asnaf. So kalau kita lihat contoh untuk platform e-pemasaran bawah Lembaga Zakat Negeri Kedah, so kita ada Facebook, Lembaga Zakat Negeri Kedah ada Facebook. So dalam Facebook ni boleh dimasukkan maklumat-maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang diusahakan oleh usahawan asnaf kan. Begitu juga dengan Instagram kan, boleh boleh dijadikan satu platform e-pemasaran untuk memperkenalkan produk-produk usahawan kepada masyarakat luar. Seterusnya ada Twitter kan, dan salah satu inisiatif yang bagusnya untuk Lembaga Zakat Negeri Kedah ni ada satu aplikasi muda alih yang dibangunkan, iaitu kita panggil sebagai Zakat on Touch kan. Dan Zakat on Touch ni dibangkut oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dia bertujuan untuk memudahkan orang ramai ataupun pihak pengurusan serta pembayar zakat ni untuk pantau kutipan zakat serta agihan zakat. Itu adalah objektif utama untuk Zakat on Touch ni. Tapi yang kita nak fokuskan adalah dalam aplikasi Zakat on Touch ni ada satu aplikasi yang dipanggil usahawan asnaf. Okay, yang ni. Bawa aplikasi Zakat on Touch ni ada satu aplikasi usahawan asnaf. So kalau kita buka aplikasi ni, apa yang ada dalam ni adalah senarai usahawan Lembaga Zakat Negeri Kedah. So kalau kita ada banyak kan, ada lebih daripada 30 senarai usahawan asnaf yang disenaraikan dalam aplikasi usahawan asnaf ni, bawa aplikasi Zakat on Touch ni. So di mana bila kita buka aplikasi tu, bukan maklumat zakat je yang kita dapat kan. Salah satu maklumat kita dapat adalah kita boleh juga tahu senarai-senarai usahawan asnaf yang berniaga. Apa jenis perniagaan yang dikeluarkan kan. Cuma kita nak ada satu platform khas yang betul-betul berkenaan dengan produk ni, yang mana yang ni kita boleh betul-betul teliti dan kita boleh betul-betul macam tengok kan, dan kita boleh tahu dengan tepat kan tentang dekat mana lokasi kan, dekat mana kedainya kan, dekat situ kan. So cuma dalam aplikasi ni kita hanya boleh dapatkan maklumat sahaja, tapi dari segi bentuk produknya macam mana kan, dari segi rating produknya macam mana, untuk betul-betul meyakinkan masyarakat untuk membeli kan. So itu adalah kuranglah dari segi tu. Cuma dalam usahawan asnaf di aplikasi ni yang ada hanyalah senarai usahawan asnaf, senarai perniagaan usahawan asnaf sahaja. So kita boleh nampak dekat sini ZNK dia menggunakan platform-platform media sosialnya untuk memberitahu masyarakat mengenai senarai-senarai perniagaan yang mana dilakukan oleh usahawan asnaf. Tapi yang kita nak kasi adalah lebih detail dan lebih teliti, dan ada satu platform khas yang mana dalam tu pembelian produknya adalah satu platform macam katalog tu. Semua produk tu produk yang dikeluarkan oleh asnaf kan. Sebab apa kita nak luaskan lagi sebenarnya perniagaan asnaf ni, serta kita nak luaskan lagi pasaran produk asnaf ni. Dan yang ni untuk aplikasi usahawan asnaf ni, bila kita buka kita hanya dapat tahu tentang maklumat sahaja. Itu sahaja yang kita dapat tahu kan. So itu dah bagus dah, cuma kita lebihkan lagi dari segi memfokuskan tentang satu-satu usahawan asnaf tu dari segi grade-nya kan, dari segi ratingnya dekat situ. Dan that's why lah melalui skim Jaya Diri ni, melalui platform skim Jaya Diri ni, e-pemasaran tu boleh dilakukan kan dengan mempromosikan perniagaan ni bawah platform Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sebab seperti kita tengok tadi, ada banyak sebenarnya media sosial yang di bawah platform Lembaga Zakat Kedah seperti Facebook, Twitter, Instagram kan. Dan kita pun ada aplikasi muda alih dari Zakat on Touch kan. Cuma aplikasi-aplikasi ni perlu diperhalusi lagi lah, yang mana lebih menjurus kepada membantu meningkatkan produktiviti dan jualan usahawan asnaf, bukan sekadar memberitahu sahaja kan. Dan
Ini yang saya kata tadilah dari segi peranan skin jaya diri, kita tahu peranan utamanya adalah untuk membantu. Tapi kita nak tambah sikit kan peranan skin jaya diri ni dengan membantu dan apa kata dengan cara kita turut bantu dari segi bukan dari segi keuangan saja, kita bantu dari segi mempromosi kan dan memperkenalkan produk-produk Asnaf sekali pada masyarakat luar kan. Supaya kita dapat bantu untuk tingkatkan produktiviti Asnaf tersebut dan dalam masa yang sama kita dapat bantu untuk luaskan pasaran usahawan Asnaf tu sendiri kan. Sebab apa? Sebab kita tak naklah skim jaya diri ni lepas kita bantu kita pantau macam tu je, tak nak. Kita nak juga di samping kita pantau tu perjalanan dan perkembangan perniagaan tu, at the same time kita nak juga bantu dari segi aktiviti pemasaran produk. Dan kalau tak boleh kita bantu dari segi tradisional, kita bantu yang sekarang ni yang banyak digunakan itu secara e-pemasaran dengan menggunakan platform Facebook, Twitter, Instagram dan juga aplikasi mudah alih yang sedia ada, yang memang dah ada dan dibangunkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah kan. So sebagai kesimpulannya, dalam situasi sekarang yang teknologi makin canggih, makin berkembang, usahawan Asnaf dia sangat perlu manfaatkan penggunaan medium e-pemasaran ni untuk meluaskan pasaran barang dan perkhidmatan dan produk dan perkhidmatan yang mereka keluarkan kan. Usahawan Asnaf tu mesti kena ada Facebook, kena ada Instagram, kena ada Twitter, dia kena tahu kan, dia kena mahir lah menggunakan media-media sosial yang basic ni kan. Dan antara sebab apa? Sebab Facebook, Instagram dan Twitter ni kita tak perlukan betul-betul kepakaran ataupun kita perlukan costing yang tinggi untuk kita gunakan kan. Sekadar benda-benda yang basic saja. Dan untuk e-pemasaran yang lebih memerlukan kos tu kan, untuk lebih memerlukan e-pemasaran yang lebih sistematik, so kita harapkan peranan daripada skim jaya diri lah kan, dari segi institusi zakat lah untuk bantu dari segi menyediakan bengkel ke untuk mendedahkan usahawan Asnaf ni dengan strategi pemasaran macam mana kan, dengan ilmu-ilmu tentang e-pemasaran kan, untuk benda-benda yang lebih canggih lah. Dan satu lagi kita harapkan ada satu platform khas untuk e-pemasaran yang mana platform tu memang khas untuk memasarkan produk dan perkhidmatan oleh usahawan Asnaf kan. Dan fokus dekat situ supaya bila disebut pasal platform tu, semua orang tahu produk dan perkhidmatan dalam ni yang ada disediakan dalam ni adalah produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh usahawan Asnaf. So dekat situ dalam masa yang sama boleh bantulah kan masyarakat boleh ambil peluang untuk bantulah dari segi menambahkan produktiviti jualan Asnaf itu sendiri kan. Dan seterusnya dengan e-pemasaran ni melalui skim jaya diri ni, kita harap kita dapat bantu usahawan Asnaf ni kekalkan perniagaan dia dalam jangka masa panjang, walaupun lepas dia dah bukan Asnaf dah, dia dah keluar daripada status Asnaf dah. Dia tak nak dia dah berniaga dan dah okey, tapi bila kita tak bantu untuk kekalkan, nanti dia akan kembali semula kepada golongan Asnaf itu sendiri. Tapi apa yang kita nak adalah dengan cara kita melakukan e-pemasaran ni melalui skim jaya diri ni, kita dapat pantau perniagaan dia dan dalam masa yang sama kita dapat bantu untuk usahawan Asnaf ni kekalkan perniagaan mereka ni dalam tempoh jangka masa yang panjang kan. Walaupun setelah mereka ni keluar daripada status Asnaf tu dan walaupun setelah mereka ni menjadi pemberi zakat kan. Itu sahajalah. Wallahualam. Terima kasih.